billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera dan mudah-mudahan di bawah payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar para penonton sekalian? Mudah-mudahan pada hari ini pertemuan kita dapat mengeratkan hubungan di antara kita dan dapat kita meneruskan bacaan tadabbur ayat suci Al-Quran. Baik para penonton sekalian, hari ini kita dalam bab tafsir dan taranum membicarakan tentang surah As-Saffat ayat 71 sehingga ayat 74. Dan bersama dengan kita pada hari ini Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tak sabar kita nak mendengar alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadil Ustaz sebagai halwa telinga kita pada hari ini. Sebelum kita nak meneruskan tafsir dan taranum kita pada hari ini dan juga kita nak mentadabbur ayat suci Al-Quran. Baik para penonton sekalian, bagaimana anda dah bersedia? Kepada anda semua yang ingin mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh call terus. Mungkin ada yang nak try bertaranum bersama dengan Al-Fadil Ustaz, jadi boleh hubungi kita segera. Baik para penonton sekalian, hari ini surah As-Saffat ayat 71 hingga ayat 74. Tanpa buang masa lagi, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Lokman. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dai Aiman, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini untuk sama-sama membincangkan tentang ayat-ayat Allah, sedikit sebanyak daripada ilmu Allah yang maha luas. Dan tuan-tuan, insya-Allah kita baca dulu ayat pada pagi ini, ayat 71 sehingga 74 surah As-Saffat. Baik, Ustaz akan baca dengan taranum Hijaz. Tuan-tuan boleh dapatkan mushaf ataupun telefon tuan-tuan untuk kita sama-sama bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, sebelum kita meneruskan lebih lanjut tentang perbincangan ayat-ayat ini, Ustaz minta dulu malah untuk baca makna-maknanya dahulu. Okey, baik Ustaz. Insya-Allah. Baik, ayat yang ke 71. Dan demi sesungguhnya telah sesat juga sebelum kaummu, yakni wahai Muhammad, kebanyakan kaum
kaum yang telah lalu. Padahal demi sesungguhnya kami telah pun mengutus dan dalam kalangan kaum-kaum itu rasul-rasul pemberi amaran. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yakni yang mendustakan rasul-rasul kami setelah diberi amaran. Baik, satu lagi Ustaz. Setinggal. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, yakni maka mereka akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin rahmatan Allah sekalian, sebagaimana biasalah yang Ustaz sebelum-sebelum ini, iaitu sebelum kita meneruskan perbincangan kita, Ustaz akan sebut sedikit tentang untuk kita sama-sama belajar sedikit tuan-tuan pada pagi ini, iaitu tentang bacaan Al-Quran, tilawah, qiraah ini. Yang kita baca ini tuan-tuan sebenarnya ada mazhab ataupun ada namanya yang tersendiri, sama ada kita tahu atau tidak, iaitu bacaan yang kita baca ni yang tadi dan tuan-tuan amalkan seterusnya itu adalah merupakan nama bacaannya adalah Hafs daripada Asim. Nama penuhnya Hafsun dengan sad, Hafs daripada Asim, yang merupakan bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selain daripada Hafs dan Asim, ada juga bacaan-bacaan yang lain yang berbeza sedikit mana. Yes, Ustaz. Tapi juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak biasa, itu saja. Misalnya Ustaz nak ambil pada ayat nombor 72. Kita nak baca pada pagi ini bacaan yang lain sedikit, iaitu bacaan Warsh daripada Nafi' satu. Yang kedua ialah bacaan Bazzi daripada Ibnu Katsir. Kita ambil Warsh daripada Nafi', ayat yang sama ya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا dengan naqlul harakah. Asalnya walaqad arsalna, tetapi Imam Warsh baca walaqad arsalna, hamzah yang sebelumnya ada mati, ada sukun, maka pindahkan baris hamzah tu buang, pindahkan baris kepada dal, walaqad arsalna. Yang ni nak suruh man baca jugalah. Okey, baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna fihim munzirin. Alhamdulillah. Betul itu. Itu yang pertama. Yang keduanya bacaan yang pada ayat yang sama, bacaan Imam Ibnu Katsir, Bazzi daripada Ibnu Katsir membaca dengan fihim dengan silah mimil jama', fihimu munzirin. Walaqad, kembali pada asal, walaqad arsalna fihim munzirin. Cuba kan, walaqad arsalna fihim munzirin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul Ustaz ya? Betul, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, begitulah qiraat ini, dia ada sedikit mana perubahan-perubahan yang sedikit, tetapi yang pentingnya perubahan-perubahan ini adalah merupakan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tanya adakah ini merubah makna, maka jawapannya tidak. Makna masih sama, tinggal lagi itu adalah perubahan dari sudut kaedah sahaja. Yang tadi kita sebut naqlul harakah, kemudian yang kedua itu dia panggil silah mimil jama' yang berlaku di dalam bacaan masing-masing. Cuma ini semua adalah berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, ini di antara kita lihat ilmu-ilmu yang cukup luas di dalam Al-Quran kita Ustaz ya. Yang mana setiap seni-seni dan alunan ini Ustaz memberikan satu keseronokan mungkin kepada jamaah tarawih nanti Ustaz ya. Bila mendengar bacaan imam dengan bacaan yang sedap, ramai surau tu nanti. Baik para penonton sekalian, boleh kita terus kepada soalan Facebook Ustaz. Bersama dengan Laila Dilarosa. Soalan awal ni kan, soalan pertama kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Merujuk kepada ayat yang ke-71, apakah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat ini bahawa sebelum Nabi Muhammad lagi, sememangnya sebahagian besar orang-orang kafir ini sudah pun mewarisi kesesatan daripada nenek moyang mereka.
Adakah kerana kegusaran yang ada di hati para rasul maka Allah SWT menurunkan ayat ini? Mohon perkongsian. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih kepada yang bertanya, Laila Dila Rosa. Terima kasih soalan yang pembuka pada pagi ini dan sangat baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, berkait dengan ayat awal yang kita bincangkan itu, walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Sesungguhnya ramai yang telah sesat, ya, kebanyakan yang golongan yang lepas. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, sebenarnya dalam Quran memang sebut dengan jelas perkara ini, golongan-golongan yang mengikut kesesatan ini kerana mereka menolak kebenaran, menolak hak. Dan dalam ta'rif hak, kebenaran itu, yang sebaliknya dipanggil iaitu ad-dhalal. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Ya, makna Allah buat perbandingan, lawan kesesatan adalah kebenaran. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, apa makna sesat itu? Yakni al-hiyad wal-udul anil haqqi. Makna mereka ini tak terima, mereka tolak yang benar, maka sesatlah. Jadi terpesong daripada kebenaran, dan kebenaran ini diasas, mesti ada asas kan. Kalau tidak ada asas, makna setiap orang itu akan boleh klaim dia benar. Oh. Ada? Betul. Si A kata dia benar, Man kata benar, Ustaz kata Ustaz benar. Dia mesti ada satu yang menjadi penilai apakah kebenaran itu, maka kita letakkan kebenaran itu kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu maka Allah yang menentukan kebenaran itu. Bila mereka menerima kebenaran dari Allah disampaikan oleh Rasul, maka mereka berada pada hak. Kalau mereka tolak, maka itu dia panggil ad-dhalal ataupun kesesatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, golongan ini sebenarnya mereka adalah satu, bukanlah mereka ini semata-mata tidak tahu langsung tentang kebenaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berjanji, kalaulah Allah Subhanahu wa taala nak hancurkan tempat tersebut, Allah nak hukum dan seumpamanya dengan kesalahan-kesalahan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mesti menghantar rasul dulu. Itu kaedah yang Allah buat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menghancurkan ataupun kami tidak mengazabkan satu tempat, satu kaum itu dengan kesalahan mereka sehingga datang Rasul dulu. Cuma bila datang Rasul ini, tuan-tuan, masyarakat Arab ini, adakah mereka ada Rasul yang diutuskan kepada mereka? Baik, yang ayat ini ditujukan jelas kepada kaum Quraisy, yang mana Nabi SAW dihantar kepada umat ini. Sebelum itu tuan-tuan, di kota Mekah itu sudah ada lah, iaitu kita panggil orang yang pergi ke Masjidil Haram sekarang menuju ke Kaabah. Kaabah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ayat Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana, dan seterusnya. Jadi tuan-tuan, Kaabah itu sudah ada. Jadi adakah musyrikin Mekah ini kenal Allah? Adakah musyrikin Mekah ini kenal Allah? Maka jawapan mudahnya kenal. Jadi adakah mereka beriman? Itu perkara kedua. Sebab kenal sahaja belum memastikan mereka ini beriman. Kenal semata-mata tidak memastikan mereka beriman. Bukti yang banyak. Yang pertama sekali ialah kerana dakwah Nabi Ibrahim AS itu, maknanya mereka datang itu ke Kaabah dan mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu. Yang kedua, dalam Quran menyebut dengan jelas dalam banyak ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Sekiranya kamu tanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Siapa jadi langit bumi ni, maka mereka akan jawab Allah. Maksudnya mereka kenal. Baik.
adakah kenal itu menyebabkan mereka beriman? Jawapannya tentu tidak. Hanya kenal tidak beriman. Sebab ialah di Malaysia kita, saya yakin orang bukan Islam pun kenal Allah itu, tapi beriman belum tentu. Belum mereka beriman lagi, sehingga mereka menyebutnya, mereka meyakini dengan hatinya, mereka beramalnya, itulah syarat-syarat dalam beriman. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyebut pun nama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tuan-tuan mereka tidak beriman. Maka kerana sebab itu Allah sebut dengan jelas punca, tuan-tuan. Apa puncanya mereka kenal, dan Allah tidak mengira mereka beriman walaupun mereka kata Allah jadikan langit dan bumi. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya ialah ayat Quran yang lain Allah sebut dengan jelas, وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. Dua ayat. Ya, وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. Mereka menjadikan Allah itu ada kawan, ada perkara lain yang sama taraf dengan Allah, jadi mereka syirik. Itu puncanya. Sekalipun kalau tanya, siapa buat langit bumi? Allah. Siapa buat kita semua? Allah. Meyakini begitu, bagus dah. Tetapi salah kenapa? Kerana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu belum tentu beriman. Ya, dan benar. itulah yang perlu kita belajar pada hari ini. Dan para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita tengok tafsir rujukan kita pada hari ini, tafsir Ar-Rahman, yang mana kita berada dalam surah As-Saffat ayat 71 sehingga ayat ke-74. Baik para penonton sekalian, kita nak raikan lagi soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita. Boleh saya? Bersama dengan Syahir Alia Muhammad. Ayat 71 surah As-Saffat, mengapa dan apakah puncanya akal dan panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada golongan yang sesat itu masih tidak dapat lagi menilai mana yang baik dan mana yang buruk? Yang kedua, budaya ikut-ikutan telah lama ada. Bagaimana caranya kita untuk menghalanginya, lebih-lebih lagi generasi muda sekarang? Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Syahir Alia Muhammad, soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, bila disebutkan kenapa manusia tidak dapat menilai, manusia sudah ada diberi akal apa semua, tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, bersama-sama dengan akal manusia juga diberi nafsu. Bersama-sama dengan kebaikan itu ada juga yang menjadi penghalangnya. Ini Allah SWT buat demikian, iaitu ada syaitan, ada penghalang-penghalangnya. Dan memang perkara ini berlaku sejak daripada awal. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Jibril, kan, masa kejadian syurga dan neraka, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Jibril pergi tengok. Nah, bila Jibril pergi tengok syurga, dia kata masya-Allah, tentulah manusia akan berlumba-lumba untuk masuk dalam syurga. Bila tengok pula perkara yang menghalangi, dia kata barangkali tak ada yang lepas kot daripada masuk syurga, tak boleh lepas. Itu kemudian yang kedua, Allah suruh tengok neraka. Oh, tentulah manusia ni akan sedaya upaya menjauhi neraka ini sebab azab yang sangat dahsyat. Tetapi bila tengok sekali lagi, Allah kata tengok sekali lagi itu, boleh jadi manusia tak lepas lah, masuk neraka dulu belaka dah. Allahumma. Jadi kerana teruknya halangan-halangan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada manusia. Jadi kenapa Allah buat demikian? Itu hak Allah. Itu hak Allah. Cuma saya suka merujuk gini tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita tanya kenapa lah Allah Subhanahu Wa Taala buat kita, yang akhirnya Allah letakkan dua perkara, itu syurga atau neraka. Bahkan Allah kata faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Banyaknya yang kufur, sedikitnya pula yang Islam. Jadi kalau gitu maknanya ramai itu masuk neraka. Jadi kenapa buat manusia ini ramainya masuk neraka? Ada. Tuan-tuan, ini jawapan yang Ustaz sangat suka jawapan ini, kerana mengingatkan kita kembali tentang satu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya kenapa kena sembahyang, kenapa kena puasa, kenapa kena buat baik dan seumpamanya, maka kita boleh jawab apa sajalah. Itu kita hamba Allah,
kita ni milik Allah. Kita nak berta'abbud kepada dia. Tak apalah, jawablah apa-apa pun yang bagus tu boleh jawab. Tapi tuan-tuan, ada satu jawapan yang mana ni Allah Subhanahu Wa Taala buat sendiri, sebut dalam Al-Quran. Pertama, kerana tuan-tuan, ya, kita ini ada dua janji dengan Allah. Dua janji dengan Allah. Apa dia? Janji pertama, tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika mana kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala alam ruh dulu, maka pada masa itu kita telah sama-sama diletakkan di hadapan Allah. Kemudian pada masa itu Allah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukan aku Tuhan kamu? Kita kata, aku sanggup saksi Allah bahawa memang kamu Tuhan kami. Semua, tak kira lah Acong ke Ramasami ke semua Melayu ke Cina, India, semua setuju pada alam ruh. Masuk atas dunia cerita lain. Tapi yang pertama ialah setuju bahawa kita mengaku Allah Tuhan kita. Satu, MOU lah, perjanjian. Nombor dua ialah bahawa, okey, kalau gitu Allah beri amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ini janji kedua, kami bentangkan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau, semua tolak. Enggan dan juga mereka takut tidak dapat menunaikan. Wa hamalahal insan. Tetapi manusia terima. Siapa manusia ini? Kita semua. Semua kita menerima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hamalahal insan. Dan tuan-tuan, dua janji ini kita sign MOU, mentauhidkan Allah, mentuhankan Allah. Itu bahasa lebih mudah lah. Kemudian yang kedua ialah sanggup menerima amanah. Apa dia amanah tersebut? Al-faraid ad-diniyah, benda-benda fardu dalam agama. Sembahyang, puasa, zakat, haji, bercakap benar, mencari rezeki yang halal, itu semua termasuk benda-benda fardu. Setuju situ? Maka tuan-tuan, selesai yang itu, maka Allah letak allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Aku jadikan mati dan hidup ni atas muka dunia lah, iaitu liyabluwakum, untuk aku uji kamu. Uji apa dia, man? Iaitu uji siapakah yang tunai janji. Jadi tuan-tuan, maknanya apa sahaja yang berlaku kepada kita sekarang adalah sebahagian daripada janji. Jadi Allah letak atas muka dunia ni ada nafsu, ada iman, ada syaitan, ada malaikat. Maka ini semua adalah sebahagian daripada janji yang kita sanggup terima dulu. Oh, lupa, tak ingat pun bila janji itu. Allah tulis dalam Al-Quran, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya manusia tidak jadikan alasan dia lupa, maka Allah tulis dalam Al-Quran. Itulah janji kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, MOU dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana pula dengan orang yang jenis ikut tadi, Ustaz? Aku tak tahu apa, aku ikut je. Ya Ustaz, boleh kita jawab soalan ni dulu? Ya, boleh. Okey. Terima kasih, Man. Baik, kalau golongan yang mengikut ni, sebenarnya golongan mengikut ni paling ramai di dalam jumlah manusia ni. Yang mengikut ni paling ramai. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu balaghah pun dia ada satu manusia bagi tiga golongan, ya. Tiga golongan. Pertama, khalid zihni. Khalid zihni, otak kosong, golongan ikut je. Berilah apa-apa pun dia akan sambar, dia akan ambil juga. Itu golongan pengikut. Golongan kedua ialah golongan yang dipanggil taraddud. Mutaraddid ni tengah-tengah, 50-50. Dia tengok angin mana kuat. La ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi kalau angin kuat belah ni, dia belah ni. Kalau angin kuat belah, itulah seterusnya. Golongan ketiga ialah ni golongan yang ingkari, mungkir, ya. Ingkari ini golongan yang menolak tu, apa saja datang dia tolak. Maka golongan yang paling ramai adalah golongan khalid zihni, otak kosong. Maksudnya apa saja diberi dia terima. Maka yang ini tuan-tuan, pertama sekali ialah kita kena sama-sama banyakkan mengajak mereka ini. Nombor satu, itu yang Islam tu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak mereka, seru mereka. Sebabnya apa sahaja yang dicurahkan, diberi kepada mereka, terima. Okey je. Okey je. Ini golongan yang paling ramai. Jadi tuan-tuan, khususnya anak muda,
apa yang ada dalam telefon mereka itulah dulu yang sampai. Ya, asal dia bukalah apa-apa pun ya, media sosial itu yang masuk dalam jiwa mereka. Sebab itulah kalau kita tengok datang apa-apa saja artis ke apa semua, maka mereka akan ikut. Inilah menjadi ikutan mereka. Kenapa? Kerana itu yang mereka nak nampak dulu. Baik, itu satu. Yang kedua, bila dia ajak mereka itu tuan-tuan, ajaklah kepada majlis ilmu. Salah satunya tajalah ustaz, salah satunya ilmu agama itu di masjid-masjid. Maka ajak mereka kepada perkara tersebut. Itulah caranya untuk mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kalau tidak, maka tuan-tuan tidak ada ruang untuk mereka mendengar kebaikan. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, wabarakatuh. Ya, ada Aiman Azman Sufian dan juga Ustaz Muhammad Luqman Ibrahim. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, soalan saya begini Ustaz, mengenai ayat yang ke-71 ni. Kita ni daripada zaman Nabi lagi, mereka ni bukan tak faham, nak kata Ustaz, mereka faham. Mereka tahu semua segala-galanya, tapi mereka tidak nak mengikut. Masalahnya kerana mereka ni anggap itu sebagai satu kesalahan ataupun menyalahi amalan nenek moyang mereka. Jadi soalan saya, kenapakah perkara ini berlaku begitu dahsyat sekali? Kerana mereka dah faham tapi tak boleh nak menerima keadaan itu. Jadi apakah jati diri mereka ini tak ada ke ataupun bagaimana Ustaz? Ataupun macam saya sendiri pun, supaya kita ni, kadang-kadang mereka kata ini jadi ikut-ikutan yang tak nak ni. Jadi itulah, kalau boleh kita nak mengelak, jadi kata Ustaz tadi, jangan kita ni jadi ikut-ikutan ataupun macam zaman mereka dulu, hanya ikut sekadar mengikut saja, tidak sampai ke orang kata pegangan agama yang kukuh ini. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah tahu tapi masih tidak beriman. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kita jawab soalan selepas ini. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih ibu-ibu kita, ayah kita, abang-abang, kakak-kakak yang duduk depan TV, duduk dengan tafsir, duduk dengan Al-Quran sambil-sambil sarapan tu kan. Dapat kita mendengar taranum daripada Al-Fadhil Ustaz, dan juga kita belajar tafsir berkaitan dengan surah As-Saffat ayat 71 hingga ayat yang ke-74. Kita paling takut sekali Ustaz bila mana kita dah duduk di satu landasan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin di hujung-hujung hayat kita itu kita kembali kepada kesesatan. Itu paling kita takut Ustaz. Nanti Ustaz boleh ajarkan kepada kita, mungkin ada doa supaya kita tidak tergelincir daripada landasan hidayah. Baik Ustaz, kita nak teruskan dengan soalan Facebook. Boleh Ustaz? Kita raikan Nur Dahlia Biru ayat 72. Adakah para rasul utusan Allah telah memberi peringatan di kalangan mereka mengenai ancaman dan azab Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang menyembah selain Allah, tetapi mereka tetap mensyirikkan Allah dan mendustakan kebenaran yang disampaikan? Yang kedua, mengapa kesesatan orang-orang kafir pada ketika itu tidak menjadikan mereka takut dengan ancaman neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kerana mereka tidak mendapat hidayah atau kerana agama nenek moyang mereka? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru. Soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, bila disebutkan tentang rasul-rasul yang telah diutuskan kepada manusia, dan Ustaz sebut tadi pada awal iaitu memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadi syarat kalau Allah nak hukum satu bangsa, satu tempat, mesti Allah hantarkan Rasulullah dahulu. Dan menjadi kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala menghantar rasul-rasul, kemudian mereka menolak. Bila mereka menolak ini, barulah lepas itu Allah beri keputusan. Baik, tuan-tuan saya simak rahmat Allah sekalian. Adakah kalau ditanya adakah setiap kaum, setiap tempat itu Allah hantar seorang rasul?
Nah, maka kita tidak ada jawapan yang pasti, tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami utuskan kepada setiap fi kulli ummatir rasulah. Ada rasul. Jadi tuan-tuan saudara rahmat Allah sekalian, bolehlah kita anggap secara umumnya bahawa setiap kaum atau setiap bangsa itu ada rasul. Jadi Melayu siapa rasulnya? Mana tak, kalau kita tanya begitu payah juga nak jawab, tak? Sebab barangkali lah dunia ini telah lama, telah panjang, usia dunia pun telah panjang. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, mungkin ada rasul yang mana sampai dan kita tidak sampai kepada kita, tidak kita ketahui keadaan tersebut. Jadi dengan sebab itu yang kita tak tahu tak apalah. Sebab dalam jumlah rasul man ada berapa? Ada 300 lebih. Kemudian nabi-nabi pula 100,000. Jadi barangkali lah kalau nak katakan sebahagian itu ada, wallahu taala alam. Cuma dalam bangsa Cina, India, adakah ada? Ini ada satu teori saja, teori lah. Ustaz tidak nak sebutkan secara pasti ni, tetapi teori. Boleh jadilah yang kita katakan Gautama Buddha atau dalam Hindunya ada rasul di kalangan mereka, itu boleh jadi. Kenapa kita kata begitu? Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala ada rasul. Cuma tuan-tuan, bila kita kata begitu, mereka punya ajaran tak sama pun dengan yang Rasul bawa, yang dalam Quran sebut tak sama. Baik tuan-tuan, gini jawapannya. Ini Ustaz cakap ni boleh jadi sahaja, bukanlah satu yang pasti begitu, tidak. Tapi boleh jadi sebab Allah janji akan hantar satu orang Rasul kepada satu kaum. Jadi ajaran awal mereka, kalau kita kata dalam masyarakat Cina ke India, awal tu betul dah. Ajaran awal. Cuma selepas itu dipesongkan. Boleh jadi sangat-sangat. Sebagaimanalah dalam Quran menceritakan, ayat Quran tuan-tuan sebut tentang nabi-nabi sebelum, kemudian selepas itu dipesongkan oleh pengikutnya. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Waddan, Suwa'an, Yaghus, wa Ya'uq wa Nasra, ini adalah 5 orang asalnya pengikut Nabi Nuh. Dan orang alim kita, pak lebay, pak alim di kalangan mereka ini. Jadi mereka lah yang menyambung legasi Nabi Nuh alaihissalam. Sampaikan apa semua. Akhirnya tuan-tuan, bila dah disampai ini, akhirnya bila mereka mati, pengikut ni macam mana kita nak ingatkan tok alim kita, tok lebay kita ni, macam mana kita nak ingat? Mereka mula buat patung. Patung tu tujuan untuk ingat, untuk mengingat kepada orang alim yang berjasa di kalangan mereka ini. Tapi lama kelamaan generasi demi generasi, akhirnya yang kedua, ketiga, keempat tu sembah, inilah Tuhan kita, dah terbalik kod dah. Sebenarnya asal untuk ingat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, mereka telah mengubah isi kandung ajaran itu semua. Itu tidak pelik dan tidak mustahil. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Ustaz nak sentuh juga tentang soalan Haji Omar tadi, antara kenapa orang ni bila dah ada akal fikiran, dah ada panduan, tapi tak nak ikut juga tuan-tuan. Ini antara lain ialah ada sebab-sebab dan kepentingan tersendiri. Manusia itu wa kanu bi ayatina yajhadun, mereka sentiasa menantang aja, mereka tak suka, nafsu mereka tidak suka, itu satu perkara. Yang kedua, ada unsur-unsur kepentingan. Ustaz nak sebut di sini tuan-tuan tentang unsur-unsur kepentingan ni, macam contoh di kalangan orang-orang Madinah, yang hidup di kalangan sahabat Nabi itu, ada yang bermuka-muka menjadi sahabat Nabi, sebenarnya mereka kufur kepada Allah. Itu golongan munafik. Golongan munafik ini tuan-tuan, adakah mereka tidak dengar ayat Allah? Dengar. Adakah mereka tak tahu tentang Nabi? Tahu. Tapi kenapa tak ikut?
Ini ada unsur kepentingan kerana mereka nak menyusup dalam agama, mereka nak menjaga keamanan diri mereka, keselamatan diri mereka, dan mereka nak menyucuk orang Islam itu daripada dalam. Jadi dengan sebab itu berlakulah keadaan-keadaan yang seperti ini. Baik Ustaz. Tapi para rasul dah sebut dah tentang azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Tapi mereka ni seolah-olah kebal, macam tak takut dengan azab yang Allah berikan kepada mereka, Ustaz. Ya, memang gitu, Man. Ustaz suka bagi contoh yang ini. Man, kalau kita bawa kereta, ada speed trap tu bagi tahu ke tidak? Tak bagi tahu, Ustaz. Tak, yang kamera tu. Di hadapan ada kamera ya. Dah bagi speed trap ya. Ada kamera tersebut. Tahu dah. Bukan sekali, bukan tu, 3 kali. Kali pertama, kali kedua jumpa lagi, kali ketiga jumpa lagi. Kena ke tidak speed trap tu? Kena juga. Kena juga, tuan-tuan. Apa nak buat? Jadi maknanya sifat manusia gitu dah. Sekalipun diberitahu, rupanya memang betul lah perangkap tidak melupakan pelanduk je lupa kepada perangkap itu. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu sifat manusia ni bila dia ada hawa nafsu, dia ada syaitan yang bersamanya, fahuwalahu qarin, yang menjadi kawan kepada dia, maka dengan sebab itu tuan-tuan, dia akan melanggar juga. Tapi begitulah, kalau kita langgar tadi, kita tarik balik, undur balik, rujuk balik kepada Allah, wa anibu ila rabbikum, kamu wa aslimu lahu, kembali kepada Allah, bertaubat, insya-Allah itu tidak mengapa. Maksudnya ada ruang untuk kita mohon ampunnya. Tak tahannya dia langgar speed trap tu, langgar lagi, sekali keluar 40 tuan-tuan. Allahu akbar. Itu speed trap lah. Gitulah tuan-tuan, sebagai misalnya contoh yang mudah. Tapi Ustaz bawa slow je saya. Tak begitu cerita lagi Ustaz. Okey, baik. Para penonton sekalian, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rabiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz, apakah bentuk amarah yang terdapat pada ayat 72 ni? Okey, itu dia. Itu je soalan saya. Baik. Apakah bentuk amaran yang ada pada ayat yang ke-72 ni, Ustaz? Okey. Baik, terima kasih kepada Robizan yang bertanya pada ayat nombor 72. Baik, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebutkan tadi, Allah telah utuskan para rasul. Dan tuan-tuan, para rasul ini dia memberi peringatan, memberi amaran, basyiran wa nadhira. Nah, benda baik dia sebut, benda tak baik pun dia sebut. Sebab itulah tuan-tuan, di dalam kita menyeru manusia ini, perkara yang elok kita kena sebut, tapi perkara yang tak elok pun kena beritahu juga. Ada setengah orang kata kita sebut benda elok je lah. Tak. Kena ada yang ini Allah suruh, yang ni Allah tidak suruh. Yang ni Allah halalkan, ini Allah haramkan. Itu memang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan, rasul ini semua mereka membawa satu perkara yang paling besar. Nombor satu paling besar apa dia? Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kaum 'Ad yang diutuskan Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nabi Hud kata apa? Jangan kamu sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada Tuhan melainkannya. Kemudian datang Nabi Samud. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Samud, Nabi Saleh. Sama juga, perhati bahasa teman-teman. Ma lakum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dialah Tuhan yang satu. Nabi Nuh alaihi sama, Nabi Nuh qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Syuaib pun sama, kepada kaum Madian, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi maknanya semua rasul memberi pesan nombor satu. Apa dia?
kamu hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak buat benda lain silalah, tak ada masalah, tapi pastikan kamu beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala nak ini adalah melalui para rasul. Dan apabila seorang itu beriman, Allah Subhanahu wa taala tidaklah suruh rasul ni bila ikut dia maka yang lain kamu tinggal belaka. Harta sedekah ke rasul. Kalau kamu ketua tu serah kepada rasul. Tak ada. Hanya disuruh beriman saja. Beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan rasul. Yang lain kamu raja-rajalah. Kamu ketua kampung lah. Kamu kaya-kayalah, tak ada masalah. Hanya disuruh beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan, perkara sama berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dengar Rasulullah menghantar surat-surat kepada raja-raja di keliling-keliling tanah Arab tu kan. Habsyah, Oman, apa lagi? Negara-negara yang keliling tanah Arab tu, Rasulullah hantar surat. Baik. Daripada Rasulullah hantar surat, beberapa daripada mereka ini ada 2 orang yang dalam sejarahnya memeluk Islam. Ada 2 orang. Yang pertama sekali Najasyi. Rasul tak sempat jumpa Najasyi. Najasyi ini tidak dikira sahabat kerana apa? Kerana tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia beriman. Sehingga dalam Sahih Bukhari menyebutkan Rasulullah semaya ghaib. Makna dia beriman. Itu Najasyi. Yang kedua ialah Raja Oman. Ini agak baru tuan-tuan. Ustaz pun bila rujuk-rujuk jumpa Raja Oman ni memeluk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila kedua ini memeluk Islam, tidak pula Rasulullah, kamu dah memeluk Islam bila kamu memeluk Islam maka kamu turun, aku hantar aku punya orang lah jadi ganti kamu. Tak. Kekal mereka menjadi raja. Dan Najasyi sampai dia meninggal, begitu Raja Oman tadi, maknanya masih kekal. Cuma yang suruh tunduk apa dia? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tuan-tuan, semua rasul-rasul ini membawa perkara yang sama, itu tauhid kepada Allah. Kemudian bila mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kekallah mereka di dalam pemerintahan, di dalam kekayaan, di dalam apa sahaja. Yang penting mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Kalau kita lihat akan dakwah Nabi SAW pun dipercayai dan juga diyakini oleh pakcik-pakcik mereka, Ustaz. Ya. Tetapi mereka tetap menolaknya sebab takut dirampas harta, dirampas tahta. Jadi para penonton sekalian, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita surah As-Saffat ayat 71 sehingga ayat yang ke-74. Kita nak raikan lagi soalan Facebook bersama dengan sahabat kita Sal Rasid Cik Ci. Bukan para Nabi dan Rasul tak beri peringatan, tapi mereka yang menolak ajaran Nabi. Adakah disebabkan kedegilan, kesombongan dan lebih percayakan ajaran nenek moyang mereka? Itulah mereka menolak ajaran serta peringatan-peringatan dari para rasul dan nabi-nabi yang Allah utuskan. Bahkan mereka menghina dan mendustakan utusan-utusan wahyu dari Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Rashid Cik Ci. Soalan yang sangat baik dan tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Ustaz suka keyword dia itu, iaitu sombong, degil. Baik, memang itu sifatnya tuan-tuan, sifat manusia. Dan Ustaz suka tambah lagi, iaitu unsur-unsur kepentingan lain. Sebagaimana Ustaz sebut tadi tentang munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay. Asalnya dia adalah seorang yang diura-urakan untuk dilantik ketua di Madinah. Tapi tiba-tiba datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah sailang dia. Jadi itu dia marah kepada Rasulullah. Akhirnya dia memeluk Islam dalam keadaan nifaq lah. Maksudnya dia bermuka-muka kepada Rasulullah bahawa dia Islam.
Tapi tuan-tuan, Allah akhirnya Rasul tahu juga tentang keadaan itu, tapi nak sebutnya ada unsur-unsur kepentingan. Jadi yang ini bila manusia ni sombong, manusia degil, maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri apa pun dia tak dapat terima. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini halangan-halangan yang berlaku kepada orang yang tidak mahu menerima. Jadi macam mana caranya kita ni, jiwa kita nak bagi tunduk, jiwa kita nak bagi rendah, baik, supaya dapat menerima perkara ini? Tuan-tuan, begini caranya. Pertama, 3 benda ni kita kena buat. 3 benda kena buat. Yang pertama ialah banyak mendengar ayat-ayat Allah, banyak mendengar nasihat-nasihat berkenaan dengan ayat Allah. Ini banyak mendengar. Yang kedua ialah banyak melihat. Salah satu cara melihatlah, tanyalah ustaz ni. Dan kuliah-kuliah yang lain tuan-tuan, kena banyak mendengar. Kalau tidak dengar ini, tidak melihat perkara ini tuan-tuan, maka macam mana nak masuk dalam jiwa kita? Dia tak datangkan sendiri. Dalam jiwa kita ni memang ada nafsu, dalam tubuh kita ada nafsu. Jadi yang itu nolak, tak pernah dengar, tak boleh tuan-tuan. Dia kena ada banyak mendengar, banyak melihat. Dan yang ketiga, banyak bercakap. Bila 3 jalan ini kita gunakan, insya-Allah jiwa dan hati kita tu akan rendah dan tunduk. Rendah dan tunduk ni bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jiwa yang terdidik. Jadi kalau yang lain senang aja, kita ada gadget. Gadget ni maknanya itulah yang kita dengar, itulah kita lihat, itulah kita cakapkan, maka tuan-tuan, itulah masuk dalam jiwa kita lebih awal. Jadi yang ini kena banyakkan, iaitu tentang perkara-perkara agama. Itu dia Ustaz. Kalau kita lihat kesombongan itu sebenarnya menjadi satu penghalang kepada kita untuk menerima kebaikan, Ustaz. Ya, benar. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Aiman. Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Silakan Kak Iyat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan Kak Iyat, dalam begitu banyak rasul-rasul dan ramai rasul-rasul yang Allah hantar jadikan untuk kita, ada di kalangan mereka yang dipanggil ulul azmi Ustaz. Dan kita tahu ulul azmi ini adalah mereka nabi-nabi yang tentu banyak diuji Ustaz. Tapi yang Kak Iyat nak tanya Ustaz, tentang zaman sekarang, kita umat Islam Ustaz, begitu banyak muncul tarikat-tarikat yang Kak Iyat sendiri kadang tertanya-tanya bagaimana terjadinya golongan-golongan tersebut Ustaz, yang kita tak tahu sama ada yang mana satu sesat, yang mana satu yang benar Ustaz. Dan lagi satu Kak Iyat nak tanya, di sisi Allah adakah hanya ahli sunnah wal jamaah saja yang diterima Ustaz? Dan lagi satu, adakah ahli sunni itu, dimaksudkan sunni itu ahli sunnah wal jamaah Ustaz? Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Kak Ayat, soalan yang baik, alhamdulillah. Dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, berkenaan dengan dia sebut tentang tarikat apa semua tadi, tarikat ini adalah makna asalnya jalan, jalan yang mana guru-guru ini dia mengumpulkan para zikir-zikir tertentu yang dibaca dan akhirnya menjadi jalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, Ustaz, ginilah, kalau kayak kata tadi, ada sebahagian itu yang nampaknya macam menyimpang, menyeleweng dan apa semua. Baik, kita ambil yang senang-senang dan yang mudah-mudah dulu. Mudahnya apa dia? Iaitu dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada zikir, ada tariqahnya. Ambil yang itu dulu. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Yang dalam hadis-hadis dikumpul itu sudah banyak. Ambil itu dulu tuan-tuan. Maka insya-Allah itu menyelamatkan kita daripada perkara-perkara seperti ini. Jadi maksurat yang banyak ada dikumpulkan oleh para ulama. Tidak hanya maksurat yang ada depan kita, bahkan yang lain-lain pun banyak lagi. Yang itu yang disebutkan tentang zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diutamakan. Baik, itu satu. Yang kedua ialah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ialah kelompok yang disepakati oleh para ulama yang akan selamat di sisi Allah dan Rasul. Makna jalan ini diiktiraf oleh para ulama. Jadi macam mana jalan-jalan yang lain itu? Dia berkata diiktiraf juga. Tetapi tuan-tuan, ini adalah yang dipegang oleh majoriti ulama-ulama Islam. Jadi kalau kita nak petikai, kalau kita rasa tak setuju dengan golongan ahli sunnah wal jamaah ini, kita nak petikai ini ribuan
barangkali jutaan para ulama sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini, maka ini hujah yang sangat lemah lah. Kalau kata tak betul ini jumlah jumlah juta. Kalau tak betul tu berapa orang, insya-Allah boleh jadi kot. Boleh jadi. Tapi kalau tak betul itu jumlah yang begitu ramai, akal tak boleh terima. Ada orang tuan-tuan, dia cuba merosakkan yang majoriti ni. Dia kata majoriti belum tentu betul. Oh, dia pusing. Pusing. Nah, jadi dengan bukti-bukti bahawa dalam Al-Quran pun qalilun min ibad wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur di kalangan umat ni pun sedikit. Maknanya yang menang itu sedikit. Baik tuan-tuan, ini logik yang sangat mudah. Iaitu kalau yang sedikit itu maksudnya orang di kalangan ramai jahat, kemudian yang baik sedikit, itu kita setuju. Tetapi yang ini yang kita kata jumlah yang ramai ini adalah ramai yang di kalangan mereka itu adalah ulama. Orang biasa-biasa tak ambil kira. Tak? Kalau yang ramai itu kalangan ulama, macam mana akal nak terima ini orang mengaji bukan main ini? Jumlah bukan seorang, ribuan, mungkin jutaan. Jadi tak mungkin golongan yang ramai ini jadi sesat. Jadi itulah yang kita maksudkan ahlus sunnah wal jamaah. Siapalah kita kan saya. Okey, baik para penonton sekalian, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Sirna. Umat terdahulu diazab dengan segera dan beruntungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azabnya ditangguhkan. Namun ada yang masih leka, lalai dan terus bergelumang dengan dosa. Tidak mengambil ibrah dari peristiwa yang terjadi dan semakin jauh darinya. Apa nasihat pada Ustaz pada mereka ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Sirna. Ini nama glamour lah kot lah. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Mari kita menyentuh pada ayat yang seterusnya itu. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka lihatlah bagaimana akibatnya bagi orang-orang munzarin, orang yang diberi peringatan tapi tak ikut. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, umat-umat dahulu sekiranya mereka melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu kita maksudkan kesalahan yang besar. Misalnya kaum Samud ini Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan seekor unta. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Jangan kamu ganggu unta ini, kata Nabi Saleh. Jangan kamu ganggu unta ini. Unta ini pelik. Dalam hadis-hadis, dalam tafsir-tafsir menyebutkan bahawa unta ini sekali dia minum air perigi, air wadi itu, habis air itu. Jadi orang nak minum macam mana? Tapi sekali pun dia minum habis, tetapi orang boleh ambil susu dia pada hari tersebut. Jadi mana lat-lat satu hari dia minum sehari, dia berhenti sehari, dia minum sehari, berhenti sehari. Jadi pengikut ataupun kaum Nabi Saleh ini, kaum Samud ini tak puas hati. Tak puas hati, akhirnya fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Baik, bila kamu buat begitu, kamu tunggu 3 hari. Zalika wa'dun ghairu makdzub, dan ini satu janji yang tidak akan dibohongi. Dan tuan-tuan, selepas itu Allah datangkan azabnya, maka dia mati, dia dengar puting beliungnya, apa semua, panah petirnya, apa semua, akhirnya mereka mati. Itu kaum Samud. Adapun kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah buat beza sikit. Buat beza sedikit. Iaitu tuan-tuan, ada penangguhan. Dalam surah Yasin ada sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Illa rahmatan minna. Kalaulah melainkan dengan rahmat kami, dan juga kami beri penangguhan yang sekejap. Dalam ayat sebelum itu Allah menceritakan bahawa kalau kami nak tenggelamkan satu kapal, boleh kami tenggelamkan. Nak balas kepada mereka pada masa boleh. Tetapi illa rahmatan minna. Apakah rahmatan minna ini tuan-tuan? Dengan rahmat kami
wa mata'an ilai, kami beri tangguh sekejap kepada kamu. Apa tujuannya? Iaitu tujuannya untuk manusia merenung dan menilai. Renung dan nilai apa dia? Kalau Allah balas teruslah dosa kita man. Habislah, tak tinggal apalah. Ya tak? Tapi Allah tangguh dulu. Kamu buat begini, ada ruang untuk mohon ampun. Sebab itulah orang yang buat dosa tuan-tuan, dia tak boleh bangga. Kenapa? Ada sebahagian orang dia pergi depan Kaabah, dia buat dosa apa semua, ada lelaki pakai perempuan pakai lelaki apa semua tu, depan Kaabah tak ada kena panah petir pun. Dah, jangan cakap macam tu. Itu rahmat Allah, Allah tangguh. Kalau Allah balas terus, boleh ke tidak? Boleh? Tentu boleh. Tapi ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab rahmat ini tuan-tuan, ada ruang untuk dia memohon ampun. Jadi dia kena renung balik, kalau Allah buat macam kaum Samud tu macam mana? Oh ya Allah. Pakai habis situ kita tak? Na'udzubillahi min zalik. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini adalah satu kebelas kesian daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini bagi membincangkan surah As-Saffat ayat 71 sehingga ayat yang ke-74. Ustaz masih setia Ustaz, walaupun duk tengah sarapan kat rumah tu kan. Sambil-sambil itu kita dapat menuntut ilmu dengan Al-Fadhil Ustaz pada hari ini. Baik para penonton sekalian, kita ada soalan di Facebook Ustaz bersama dengan Intan Zurina Abdul Razak. Ayat yang ke-73, bila ayat ini dikaitkan dengan umat zaman kini, kita gerun memikirkan kesudahannya kerana ada umat Islam sekarang yang melanggar perintah Allah secara terang-terangan. Bahkan ada yang menggalakkan penentangan itu berlaku. Tu Ustaz, zaman sekarang ni siap upload dekat media sosial lagi Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak, soalan sangat baik. Dan tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, berkaitan dengan ayat 73 ini, kamu lihatlah macam mana orang yang diberi peringatan tapi langgar. Dan termasuklah soalan Intan Zurina tadi, iaitu berkenaan dengan orang yang membuat dosa secara terang-terangan. Tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, dalam hadis Nabi SAW dengan jelas Rasulullah menyebut kullu ummati mu'afa. Setiap dosa umat ini Allah boleh ampunkan. Allah boleh ampunkan, illal mujahiri min jihar, iaitu melainkan orang buat dosa terang-terangan. Ada berbangga pula dengan dosa tersebut. Jadi Rasulullah beri contoh orang buat dosa secara terang-terangan ini ialah yang mereka tu buat dosa pada malam hari. Qad satarahullah, buat dosa pada malam hari, Allah tutup dah sebenarnya. Jadi situ ada rahmat Allah. Dosa tu dosa, tetapi Allah tutup satu rahmat kan. Kalau Allah buka, lagi dahsyat. Jadi Allah tutupkan dosa tersebut. Tiba-tiba fayusbih, pada pagi hari dia cerita pula kepada orang, qad amiltu kaza wa kaza kaza wa kaza, aku buat malam tadi gini. Dia cerita pula tuan-tuan. Ini dipanggil mujahirin, iaitu orang-orang yang menzahirkan dosanya secara terang-terangan. Termasuk lama sebut tadi, secara dalam Facebook, dalam internet, dalam apa semua ditunjukkan secara terang-terangan. Jadi tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, perbuatan seperti ini adalah sebenarnya dia telah menarik kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan kalau banyak buat begini, apa akan jadi? Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan beri balasan seperti mana balasan kepada umat-umat yang lepas. Sekarang ini maknanya kita masih dalam rahmat Allah, iaitu kalau Allah nak balas pun tidaklah balas secara yang sekaligus. Tapi tuan-tuan, perkara yang berlaku kepada yang lepas-lepas itu juga ada pernah berlaku. Itu kata tsunami ke apa semua, yang besar-besar juga berlaku. Jadi untuk kita mengelak kepada perkara ini tuan-tuan, antara lain kita kena buat satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah tidak akan mengazab satu kaum, tempat kamu itu, selagi mana Rasul ada bersama mereka. Baik, sekarang mana Rasul ada lagi ke tidak? Tak ada dah. Rasul Melayu je lah. Rasul lain tak ada dah, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu bila sudah tidak ada, maka kita, maksudnya kalau Allah nak hukum tu, Allah bebas sebenarnya. Tapi Allah beri lagi satu kerahmatannya kepada kita, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan azab dalam keadaan mereka memohon ampun. Tuan-tuan, Ustaz nak kait sikit. Mohon ampun apa dia? Iaitu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Kita bangun malam kita memohon ampun kepada Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan seterusnya. Dan tuan-tuan, salah satu cara pengampunan Allah Subhanahu wa taala ialah salah satu caranya ialah iaitu kita sama-sama membanyakkan berada di rumah Allah. Sama-sama membanyakkan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dalam hadis yang sahih menyebutkan apabila seorang itu melangkah ke masjid, likulli khutwah, setiap langkah itu Allah ampunkan satu dosa, beri satu pahala, angkat satu darajat. Jadi maknanya paling penting itu, walaupun dia tak istighfar sekalipun, melangkah ke masjid Allah, maka dia dapat satu pengampunan setiap langkah. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau 100 orang buat begitu, 1000 orang buat begitu, 100,000 orang buat begitu, maka Allah akan memandang tempat tersebut dengan pandangan rahmat. Boleh jadi azab nak turun dah, tapi Allah tangguhkan. Disebab apa dia? Ramai orang pergi masjid. Ramai orang yang memakmurkan masjid Allah, kuliahnya yang banyak, dan ramai mendengar peringatan-peringatan basyiran wa nadhira. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Allah tangguhkan azab. Kalau kurang di masjid itu, ada satu tanda. Tanda apa dia? Boleh jadi kita menghampiri kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab apa dia? Antara lain ialah yang kita sebutkan tadi, membuat dosa-dosa maksiat secara terang-terangan. Maknanya Allah Maha Pengampun di atas segala dosa yang kita lakukan, asalkan jangan buat secara terang-terangan. Betul Ustaz ya? Ya, betul. Baik, para penonton sekalian, kita nak raikan lagi soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Mentari Senja. Apakah contoh peninggalan mereka yang dibinasakan itu yang masih boleh dilihat? Lagi berdasarkan ayat ke-73. Bagaimana cara untuk kita mengambil pengajaran daripada peninggalan kisah umat terdahulu yang dibinasakan? Ada lagi ke Ustaz? Terima kasih kepada Mentari Senja. Soalan yang sangat baik berkait dengan ayat nombor 73 ni tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala buat tinggalan-tinggalan ini yang memang ada sampai ke hari ini, iaitu kesan-kesan mereka yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tuan-tuan, kaum 'Ad, kaum Samud. Ya, kaum 'Ad dan Samud ini terkenal sebagai satu tamadun yang luar biasa. Ya, tamadun yang luar biasa. Mereka ini ada kalau kaum 'Ad disebut dengan jelas, mereka ada satu kekuatan yang luar biasa. Kalau zaman sekarang kita kata yang melawan gusti tinju itu, dialah golongan paling hebat, sehingga mereka mencabar Allah Subhanahu wa taala, man asyaddu minna quwwah. Wahai kaum Nabi Hud, dia dah, kamu tengok siapa lebih kuat pada kami? Maka Allah jawab dalam Quran, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Kalau kamu kata kamu kuat, jawapan mudahnya tentu yang buat kamu lebih kuat. Senang ya. Habis. Tak boleh terkedu nak jawab, tak boleh. Tentu Allah lebih kuat. Jadi tuan-tuan, dan kaum 'Ad ini antara kelebihan mereka, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir menyebutkan, mereka ini boleh mencabut pokok dengan tangan. Tak payah pakai mesin. Tak payah pakai mesin apa semua. Dengan tangan tuan-tuan. Kita nak cabut pokok bunga tepi rumah kita tu pun tak boleh tuan-tuan. Itu orang kata bertaih jugalah nak tarik. Tapi mereka cabut pokok besar tu dengan tangan. Ini kekuatan. Sebab tu mereka boleh cabar Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud, ya, mereka ini tuan-tuan, tanhitunal jibala buyuta. Ada kelebihan mereka, iaitu mereka memahat rumah
bukit-bukit menjadi rumah. Sebab itulah tuan-tuan, barangkali Man dah pergi kot dari Petra, dia apa semua itu, yang tinggalan rumah mereka itu adalah kesan daripada kaum Ad Thamud dulu. Baik tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, ya, apabila mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Bila lama tak turun hujan kan, maka mereka ini duk tunggu-tunggu bila turun hujan tu. Tiba-tiba mereka lihat falamma ra'u 'aridan mustaqbila awdiyatihim, awan yang sedang hitam. Ini hujanlah, alhamdulillah turun hujan kan. Bila turun hujan ni tuan-tuan, rupanya awan hitam itu bukan turun hujan, bal huwa masta'jaltum, apa yang mereka minta suruh cepat datang azab tu, Allah beri azab. Datang angin ribut taufan, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, hancur semua sekali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, semua hancur, yang tinggal apa dia? Rumah mereka ada sampai hari ini. Jadi maknanya tuan-tuan, kesan daripada tinggalan mereka itu ada dapat dilihat sampai ke hari ini. Dan masya-Allah tuan-tuan, semoga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita satu keinsafan bila kalau pergi melihat ke sanalah. Tapi Rasulullah SAW semasa lalu ke Tabuk, tentera Islam pada masa itu, Rasulullah suruh ubah kain penutup muka, suruh tutup begitu dan mempercepat perjalanan. Maksudnya apa tuan-tuan? Rasulullah tidak suka pergi ke tempat seperti itu, sebab dia bukan untuk melihat kesan sejarah apa semua, bukan itu, tetapi nak mengambil iktibar bahawa inilah golongan orang yang dihancurkan oleh Allah kerana menentang Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama ambil iktibar ini kesan orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, tapi mereka menolaknya. Bukan setakat selfie ambil gambar lepas tu upload kan Ustaz tapi rupanya ambil iktibar daripada itu. Kita berehat seketika para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ayat terakhir kita pada hari ini, ayat ke-74. Baik, kita bersama dengan Jura Azlin Sufyan. Ayat yang ke-74, soalan saya, siapakah yang dimaksudkan dengan kecuali hamba-hamba Allah yang bersih, yakni dari dosa, tidak akan diazab? Yang kedua, bagaimana yang dikatakan keikhlasan dalam beragama atau beribadat dengan Allah menjadi kunci kebahagiaan, kesenangan di sana nanti? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Jura Azlin Sufyan. Soalan yang baik tentang berkait dengan ayat nombor 74. Illa ibadallahil mukhlasin, melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang dia ikhlaskan. Pertama tuan-tuan, bila sebut tentang ikhlas ini, ayat ada, kalau qiraat boleh baca dua, mukhlasin boleh, mukhlisin boleh. Tapi kena tahu qiraat manalah. Jadi tuan-tuan, kalau mukhlasin iaitu akhlasahumullah, Allah yang menjadikan mereka ikhlas. Kalau dibaca mukhlisin, akhlasa lillah al-ibadah, mereka mengikhlaskan diri untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya jawab soalan ini, saya nak sebutkan sedikit berkenaan dengan ikhlas di sini apa maknanya. Dan tuan-tuan, kita ada satu surah, nama surah Ikhlas. Betul kan? Betul Ustaz. Surah Ikhlas. Jadi
kita pun bila dalam terjemahan asal ikhlas ni, makna kita buat tu lillahi ta'ala, dan buat tu lillahi ta'ala. Tapi bila kita baca surah al-ikhlas, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, kata Allah ya Isa, Allah Samad, Allah tempat meminta, lam yalid, tidak beranak, tidak diperanakkan, walam yulad walam yakul lahu kufuwan, dan tidak sama dengan satu apa pun. Baik tuan-tuan, kita pun kata kat mana ikhlas ni? Dan kat mana ikhlas ni? Baik tuan-tuan, sebenarnya ikhlas ni maknanya kita mengosongkan semua benda yang lain, ambil satu sahaja. Itu makna ikhlas ya, yang asal sudut bahasanya. Maknanya buang bari minasyirk wa tinggal hanya kepada Allah, itu makna ikhlas. Sebab itulah surah ikhlas ini, qul huwallahu ahad, Allah esa. Allah tempat meminta kepada Allah juga. Tidak beranak, tidak beranakkan, hanya hak Allah semata-mata. Kemudian tidak ada sekutu baginya, tak serupa segala sesuatu. Itulah makna ikhlas. Jadi orang yang ikhlas dalam beribadat, maknanya dia hanya tuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kepada yang ini, tak ada kepada ini, yang ini, tak ada. Hanya kepada Allah. Itu ikhlas. Jadi tuan-tuan, perlu kita fahami makna asal ikhlas itu. Bila mukhlasin ini dalam terjemahan yang tafsir Rahman ini saya rasa sangat baik, iaitu maksudnya bebas daripada syirik. Maksudnya buang dah semua benda lain, tinggal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkaitan dengan yang soalan kedua tadi, tu bagaimana ikhlas dalam beragama dan juga dalam ibadah ni Ustaz? Baik. Terima kasih. Kalau kita kembali kepada yang tadi, maknanya kita hanya mengikut perintah Allah, dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah berikhlas dalam beragama. Maka bila kita buat begitu, termasuk golongan mukhlisin, insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan kita lah tergolong dalam golongan mukhlisin. Baik Ustaz, kita ada soalan bersama dengan Rahimah Saud. Ayat ke-74, apakah ganjaran di dunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam mempertahankan akidah mereka dikala orang lain menjadi musuh kepada rasul-rasul tersebut? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Rahimah Saud. Tuan-tuan, muslim-muslim Abdul Rahman Allah sekalian, bila sebut tentang ganjaran ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada golongan mukhlisin ini di dunia kebaikan yang besar, bahkan di akhirat juga kebaikan yang besar. Tuan-tuan, perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dia berjuang di atas agamanya, di atas akidah. Soalan ditanya tadi, di atas akidah. Nabi Ibrahim ni berapa orang? Sebenarnya berjuang tu dia seorang aja. Tetapi Allah tunjukkan bagaimana Allah memuji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan. Mana nak jadi umat ini, satu umat ni berapa orang? Baik, korang 2 orang. Betul ke Ustaz? Kita kata jamak lah, ada paling kurang kita 3 lah. 3 orang. Baru-baru jadi umat. Tapi seorang tu Allah kira sebagai umat. Kenapa? Kerana yang walaupun dia seorang, tetapi dia seolah-olah mewakili satu jamaah, satu kumpulan yang besar. Kenapa? Kerana dia mempertahankan akidah. Walaupun umatnya yang ramai ini jumlah yang ramai tapi tidak mempertahankan akidah, maka itu tidak termasuk di dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dengan sebab itu tuan-tuan, Ibrahim alaihissalam adalah Allah bandingkan dia dengan satu umat walaupun dia seorang-seorang. Hebat. Menentang Namrud dia seorang. Tapi masya-Allah, itulah kehebatan Allah beri kepada Ibrahim alaihissalam. Okey baik Ustaz. Mungkin kita ni dah nak hujung-hujung dah ni Ustaz. Sahabat kita Fadli Mat Shah, apakah ibrah yang perlu kita ambil daripada ayat 71 sehingga ayat 74 dalam peristiwa tersebut supaya kita tidak tergolong dan dijauhkan daripada sifat-sifat umat terdahulu, memandangkan di akhir zaman ini tidak kurang juga ujian yang datang. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Muslim Abdul Rahman saudara Fadli Mat Shah. Soalan sangat baik, dan sebagai kesimpulannya tuan-tuan, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala utuskan seorang rasul
kemudian mati seorang rasul, datang rasul yang lain, mati lagi, datang lagi seorang rasul yang lain, begitulah seterusnya. Bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi rasul. Yang ada ialah tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita ikut. Siapa-siapa ikut, inilah panduan. Kalau dia ikut sedikit, dapatlah sikit. Kalau ikut banyak, dapat apa? Banyak. Kalau tinggal, maka itulah yang akan menjadi petaka kerosakan kepada umat ini kerana meninggalkan perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan, mari kita sama-sama ikut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut acuan yang telah dibincangkan oleh para ulama. Insya-Allah jalan ini akan membawa kita ke syurga. Amin. Okey, Ustaz, ada satu tak alamin. mungkin Ustaz boleh tinggalkan kepada kita doa ataupun amalan supaya kita ni mungkin dalam landasan hidayah. Ya. Tetapi kita takut kita ni terkeluar kepada jalan-jalan kesesatan ni, Ustaz. Baik, ada satu doa ya, ayat Quran sini mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Allah, jangan kamu sesatkan kami setelah kami berada pada jalan hidayat. Ada sebahagian yang ada hidayat tapi akhirnya terpesong. Na'udzubillah. Ni nak amalkan setiap kali waktu solat boleh, tak ada Ustaz? masalah. Silakan. Okey, terima kasih banyak Ustaz dan terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kita, dan kita dah berada di akhir siaran, Ustaz. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan topik kita surah As-Saffat ayat 71 hingga ayat 74. Para penonton sekalian, esok temu janji kita dalam topik ketagih gadget bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra dan bersama dengan moderator Dai Azrin. Baik para penonton, saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.